Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang dikasihi, dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung kembali perbincangan kita daripada surah Al-Qiyamah tentang blok ayat 16 hingga ke 19. Kan tadi kita telah membincangkan ayat 16 dan 17 daripada blok ini. InsyaAllah tadi kita telah baca bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada Rasulnya tentang permasalahan hubungannya dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjelaskan prinsip yang penting yang menjadi prinsip dalam memahami tentang penurunan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim sebagai kitab yang merupakan talian hayat kepada Rasulullah SAW yang mendukung pelaksanaan mission ataupun tanggungjawab Rasulullah SAW. Jadi itu satu bentuk hubungan dengan Rasulullah SAW dengan kitab Allah SWT. Kerana itulah setiap masa Al-Quran ini menjadi rujukan dan dinanti-nantikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bila akan turunnya Al-Quran ini, bila akan turun Al-Quran ini untuk menjawab apa yang ditengahkan oleh para pemuka Quraisy yang berhadapan dengan baginda kan di dalam tahap Makkiyah ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam ayat yang kita baca tadi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Janganlah engkau menggerakkan dengannya lidahmu, lisanak lita'jala bihi, kerana nak segera membaca Al-Quran Al-Karim ini kan. Segera membaca dan menguasai Al-Quran Al-Karim ini supaya tidak terlepas satu pun kan, kalau boleh. Kerana pada jangkaan Rasulullah SAW kan, dia mesti cepat-cepat untuk menangkap semua ayat Al-Quran yang turun kan, ketika mana turunnya Al-Quran ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan urusan turunnya Al-Quran Al-Karim ini dan urusan penguasaan Al-Quran Al-Karim ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap
hamba-Nya. Jadi tidak ada sebenarnya syarat kan kepada Al-Quran ini bila diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam diri manusia. Syarat untuk Al-Quran ini menjadi petunjuk ataupun hidayah kepada manusia adalah manusia menyediakan bekas Al-Quran ini nak masuk kan hatinya. Masalah untuk menurunkan Al-Quran, memahamkan Al-Quran dalam jiwa manusia, dalam pemikiran manusia ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang kita nak faham. Sebab itu tanggungjawab kita ialah menyediakan tempat di mana Al-Quran nak turun kan, iaitu hati kita kan, pertama sekali kan. Dan urusan untuk memahamkan Al-Quran ini adalah urusan yang manusia kena pohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Pohon dengan berdoa kepada Allah Subhanahu setelah manusia menyediakan diri dia untuk menerima turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Jadi itu juga adalah yang dijelaskan oleh Allah kepada Rasulnya, dan apa yang kita fahami dan kita belajar daripada ini adalah juga ini adalah urusan yang perlu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila kita menyediakan diri kita, Allah Subhanahu Wa Taala, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, kamilah yang akan mengumpulkan di dadamu Rasulullah SAW dan membacakannya kepada kamu kan. Ada dua kan, satu mengumpulkan dia yang memberi kesan dari masalah penyusunan dia, masalah menghafal dia, mengingat dia, masalah memahami kan Al-Quran ini kan. Satu lagi masalah membaca dia kan, Al-Qur'anahu, untuk menyampaikan kembali kepada manusia kan. So dia adalah dua-duanya adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala kan, yang merupakan perkara yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Insya-Allah ayat 18 kita sambung. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Bila kami telah selesai, fa idza qara'nahu, telah selesai membacakannya kepada kamu, maka fattabi', ikutlah dia, ikutlah bacaan itu, qur'anahu. Jadi Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah SWT supaya jangan meminta Al-Quran itu disegerakan penurunan dia kan. Sebab kita kata Allah SWT yang akan menentukan bila Quran itu akan turun kan? Bila perlunya Al-Quran turun, dia tidak dikesankan atau dikawal oleh sesiapa kan. Al-Quran ini tidak turun kerana permintaan daripada manusia kan? Ataupun Al-Quran ini tidak turun kerana Rasulullah SAW menginginkan dia turun kan, tapi dia turun mengikut perancangan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi Allah kata kan, bila fa idza qara'nahu, bila kami telah selesai membacakannya, fattabi' qur'anah, maka barulah engkau ikuti bacaan itu kan. Jadi tanggungjawab Rasulullah SAW hanyalah untuk membacanya mengikut bacaan yang dibacakan kepada baginda dalam tempoh yang Allah SWT tetapkan pelaksanaan dia kan, dan kemudian sampaikan kepada manusia kan. Dan semua perkara lain, gugatan musuh-musuh kan, ini akan ditangani oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi sebab itulah salah satu lagi kesan dia adalah fattabi' qur'anah kan. Rasulullah SAW disuruh mengikut bacaan Al-Quran Jibril kan. Jadi suruhan ini adalah khas kepada Rasulullah SAW ketika mana hayat baginda kan. Maknanya Al-Quran ini lengkap kan, susunan dia, penurunan dia pada masa hayat Rasulullah SAW kan.
dan juga susunan ayat-ayat Al-Quran ni adalah keseluruhannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, Rasulullah tak boleh nak ikut Jibril kan. Dan kemudian Rasulullah SAW membacakannya kepada sahabat-sahabat baginda dengan susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga kan. Dan susunan ini adalah sama dengan susunan Al-Quran daripada kitab induk, iaitu di Lauh Mahfuz kan. Lauh Mahfuz ni adalah tempat di mana Al-Quran yang Allah sebut kan, surah Mutaffifin kita baca kan, Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahawa Al-Quran terjaga di Lauh Mahfuz ni kan. Ada kitab induk kan, Al-Quran di Lauh Mahfuz ni. Jadi susunan yang turun di kepada Rasulullah SAW ni dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia adalah sama dengan apa yang ada di Lauh Mahfuz di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah ini adalah caranya, adalah bagaimana dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril alaihissalam yang mengajar kepada Rasulullah membacanya dan juga menyusunnya sekali kan. Ini adalah kerana sebab itulah kita mengambil berat tentang masalah koheren ataupun susunan Al-Quran ini dalam memahami Al-Quran ini kan. Thumma inna alaina bayana. Kemudiannya kamilah sesungguhnya akan menjelaskan kan. Dan ini satu lagi aspek kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada Rasulullah tentang perkara-perkara yang perlu dijelaskan daripada Al-Quran kan. Jadi kefahaman terhadap Al-Quran ini juga adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebab itu isu mutawatirnya makna Al-Quran ini menjadi satu isu yang kita sebut hari itu kan. Hamiduddin Farahi, Maulana Hamiduddin Farahi ini menegaskan bahawa dengan nazam, dengan koheren Al-Quran inilah bahawa terjaga sebenarnya makna ataupun maksud Al-Quran ini, yang Allah SWT kata thumma inna alaina bayana, kamilah yang akan menjelaskan kan, tentang ayat ini kan. Jadi ayat ini tidak datang dalam maknanya sesiapa saja kan menjelaskan dia mengikut apa yang dia nak jelaskan yang bertentangan dengan apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi Allah juga memberi jaminan kepada Rasul bahawa dia akan menjelaskan kepada Rasul apa-apa yang tidak jelas kan, apabila sampai masanya yang dia inginkan mengikut hikmah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Macam mana bentuk sebenarnya Al-Quran ini, penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam mengkaji ataupun kajian terhadap si Al-Quran ni kan. Ada dua keadaan kan, dua keadaan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ataupun bayyinah kan, ayat-ayat tertentu yang di dalam Al-Quran ni kan. Ada ayat yang jelas, ada yang kurang jelas, ada ayat yang kan, kalau mengikut ulama kan, Al-Quran ni ada ayat-ayat yang siapa pun tidak memahami kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Rasul sendiri tidak dijelaskan dengan jelas, Allah Rasulullah pun tidak sampaikan kepada kita apa-apa kan. Contohnya ayat-ayat muqatta'ah contohnya kan. Mungkin kita boleh cuba memahami dia, tapi Rasul SAW sendiri tidak menjelaskan lebih daripada apa yang sampai kepada dia dari sudut itu kan. Jadi Allah akan menjelaskan kepada Rasulullah mana-mana yang tidak jelas dari ayat-ayat yang diturunkan kan. Dan penjelasan ni akan turun dalam ayat-ayat tertentu yang termasuk dalam kategori kita panggil ayat-ayat penjelas. Ada ayat-ayat yang dikelaskan sebagai ayat-ayat bayyinah kan, penjelas kan. Biasanya ayat-ayat macam ni diiringi dengan ayat-ayat macam kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, macam tu kan. Begitulah maksudnya kadzalika, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala yubayyinullah, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ayatihi, ayat-ayat dia kepada manusia kan, ataupun kepada kamu kan. Jadi bila ayat-ayat macam ni diturunkan, ada ayat-ayat yang dimulakan kadzalika yubayyinullah ni contohnya, riwayat menjelaskan Rasul akan memasukkan ayat-ayat ni selepas ayat-ayat yang disebut, dijelaskan oleh ayat-ayat ni
kadzalika yubayyinullah ni kan. Di dalam ayat-ayat yang ditulis oleh sahabat-sahabat mengikut susunan sebelum dia. Maknanya ada ayat-ayat penjelasan ni yang datang dan dia disusun di celah-celah ayat yang telah turun. Kan? Dan Rasulullah SAW akan bagi tahu kepada para sahabat tentang kedudukan ayat-ayat macam ni. Kan? Atau sama ada dia mengikut susunan sebelumnya ataupun di hujung surah apabila ayat ini menjelaskan tentang surah-surah tertentu. Jadi ada ayat-ayat yang di hujung surah yang ayat kadzalika yubayyinullah ni kadang-kadang dimasukkan penjelasan tu di hujung surah ataupun kadang-kadang dimasukkan di tempat di mana ayat tu nak dijelaskan. Kan? Jadi ini salah satu cara macam mana Allah SWT kata thumma inna alaina bayana. Kan? Kemudian kamilah yang akan menjelaskan. Kan? Jadi susunan baru ayat-ayat ni dia akan menjadi susunan tetap kepada Al-Quran. Jadi ada ayat-ayat yang bentuk macam ni kan, dijelaskan di tengah-tengah gitu kan. Jadi sebab itulah Allah SWT menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim dalam surah Al-Fussilat contohnya ayat 42, 41, 42 kan Allah kata wa innahu lakitabun aziz. La ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Dia adalah sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang al-aziz. Wa innahu lakitabun aziz. Azizun kan, dia adalah kitab yang mulia. La ya'tihi al-batil, tidak akan datang kepada kebatilan. Kan? Kepalsuan kan ataupun kerosakan daripada min baini yadayhi, daripada sama ada daripada kan, depan wala min khalfihi ataupun daripada belakang dia kan. Tanzilun min hakimin hamid, kerana dia diturunkan daripada Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji kan. So susunan dia itu adalah sama ada dari depan atau belakang ataupun di tengah-tengah, ada susunan yang datang daripada Allah SWT kan. Inna dalam surah Al-Hijr ayat 9 kan, inna nahnu nazzalna al-dhikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang benar-benar akan memelihara Al-Quran ni kan. Jadi ini adalah bentuk kan bagaimana Allah SWT menjelaskan thumma inna alaina bayana kan. Jadi ayat-ayat susunan baru ayat-ayat ni akan menjadi susunan tetap pada Al-Quran kan. Dan susunan lengkap Al-Quran ini dibacakan oleh Jibril keseluruhannya kepada Rasulullah. Bila dia selesai lengkap sebagai kitab Allah, di hujung-hujung hayat Rasulullah SAW, kita baca dalam riwayat menjelaskan Jibril turun lebih kerap. Kadang-kadang dalam setahun lebih daripada sekali. Jibril turun untuk menjelaskan susunan dan juga apa yang tidak jelas daripada penurunan Al-Quran ini kepada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah bahagian ayat dalam surah ini yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kan kalau kita teliti ayat ni ada yang ditujukan kepada pemuka-pemuka Quraisy ni kan sebagai hujah. Ada juga ayat-ayat yang menjelaskan kan, ayat-ayat ataupun seperti ayat yang macam ni kan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun dan sebagainya kan. Ada juga ayat yang dalam surah macam ni kita jumpa adalah ayat yang diturunkan sebagai panduan dan bimbingan motivasi kepada Rasulullah SAW. Kan? Okay, kita masuk blok yang seterusnya. Kan? Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat kan, penurunan ayat-ayat Al-Quran Karim ni kan, bahawa masa dia turun dan juga apa yang nak diturunkan Allah SWT ni semuanya bergantung kepada skim Allah SWT. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu merasa gusar, tidak perlu merasa risau kan, bahawa Al-Quran Karim ni akan terlepas daripada dia kan. Kerana Allah menjamin dia tidak akan terlepas kan, daripada Rasulullah SAW.
dan juga Allah menjamin bahawa susunan itu adalah susunan yang datang daripada Allah SWT. Allah akan kumpulkan di dalam dada Rasulullah SAW dan juga memastikan susunan itulah yang akan kekal di dalam kitab mushaf yang kita sampai hari ini yang kita pegang, Al-Quran Al-Karim, dan tidak ada perubahan pada susunan itu, kan. Okey, insya-Allah. Kemudian perbicaraan ni kembali kepada kufar, orang kafir. Sekali lagi mereka diingatkan bahawa tidak ada lagi hujah-hujah untuk mereka mendustakan hari pembalasan. Sebab hujah-hujah yang telah diturunkan oleh Al-Quran melalui Rasulullah SAW, yang Allah peringatkan kepada Rasulullah, tak perlu risau, kan. Semua hujah-hujah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada mereka tidak dapat mereka jawab, kan. Dan tidak juga dapat mereka tolak dalam hati mereka sendiri, kan. Kerana Allah SWT kata, dalam hati mereka sendiri ada hati kecil yang menjadi hujah, kan, kepada kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ni, kan. Jadi kenapa mereka masih lagi sebenarnya menolak, kan? Itu adalah persoalan yang dijawab oleh Al-Quran Karim ni. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Kalla, kan, kita jumpa kalla ni banyak kali kita katakan. Tidak, sekali-kali tidak. Tidak apa? Tidak ni adalah tidak yang menjadi jawapan kepada mereka, kan. Tidak, kamu tidak menolak, kan, apa yang dibawa oleh Rasul ini, kan, peringatan dan juga amaran Rasulullah SAW ni, kecuali kerana, kan, bal tuhibbuna al-ajilah. Bahkan, kan, sebab utama, kan, penolakan ini bukan kerana Al-Quran ini tidak menepati, kan, ataupun standardnya rendah, ataupun tidak mampu menjawab persoalan mereka, ataupun Al-Quran ini tidak terjaga, bukan datang daripada Allah SWT sendiri. Semua orang mengakuinya, kan. Siapa yang mendengar Al-Quran, dia akan mengetahui, kan, terutamanya pada ketika zaman itu, sampailah zaman sekarang ni, kan, dia akan mengetahui bahawa Al-Quran ini bukanlah kitab yang ditulis oleh manusia biasa, kan. Tapi apa yang menghalang mereka? Kala, tidak ada yang menghalang ni kecuali, kan, kerana bahkan yang menghalang ini adalah kamu mencintai kehidupan dunia ni berlebihan, kan. Kala tuhibbunal ajilah. Kamu cinta kepada ajilah ni perkara yang datang dengan cepat, kan, dengan segera, kan. Maknanya sebab akhirat ni, kan, yang diingatkan kepada mereka ni lambat sangat, benda yang tidak nampak segera, kan. Tadi dia guna perkataan ajilah ni, kan. Kamu mencintai kehidupan di dunia yang segera ni, kan. Jadi akhirat itu sebenarnya tidak tersembunyi daripada pengetahuan, kan, tentang hujah-hujah dan perinciannya, kan. Sebenarnya sikap acuh tak acuh orang kufar ini kepada peringatan terhadap hari akhirat kerana kecintaan dan keselesaan mereka dengan kehidupan dunia yang segera ini, yang mereka nampak dan mereka sedang rasa, kan. Dan juga mereka tenggelam, kan, berleka-leka, bermewah-mewah, melalaikan kamu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bilakah akan berakhirnya kelekaan dan juga keselesaan yang menggila ni, kan? Kita katakan macam tu, kan. Keselesaan yang tidak ada hujungnya, kan. Keseronokan, kan, kerehatan palsu ni yang tidak ada hujungnya ni, kan, pada sangkaan manusia, kan. Tapi sebenarnya Allah kata dia akan berakhir, kan. Jadi inilah sebenarnya Allah kata yang menyebabkan kamu, kan, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sebenarnya menyebabkan kamu melupai ini adalah kerana kamu, kecintaan kamu terhadap dunia ni yang menggila, kan, yang berlebihan, kan. Dan cinta ini adalah cinta kepada perkara yang segera, yang sebab kamu rasa kamu sedang nikmati dia dan kamu tidak mahu dia hilang daripada kamu. Sedangkan
walaupun janji Allah Subhanahu Wa Taala yang akan datang tu lebih hebat kepada yang bersedia untuknya, dan malah yang akan datang tu juga lebih menakutkan kepada mereka yang membelakangkannya, tapi itu tidak menjadi perkiraan pada manusia, kan? Sebab kan, dia tuhibbunal ajilah, dia cinta kepada apa yang segera, kan? Itulah sifat manusia, kan? Tapi yang lambat lagi tu tidak menjadi biasanya manusia rasa ada masa lagi bagi dia, kan? Kalau tidak hari ini, besok, ataupun nanti dia akan bila sampai masa dia akan bagi perhatian. Dah pencen ke, dah macam-macam, kan? Manusia punya sangkaan dan perkiraan manusia. Tapi perkiraan ini tidak sama dengan perkiraan Allah SWT, sebab Allah SWT sedang dia sedang execute, kita kata, kan? Execute skrip yang telah pun Allah tentukan, yang Allah tahu, kan? Bilakah masanya akan berakhir kehidupan seseorang manusia ni, kan? Wa tadharuna al-akhirah, kan? Dan kamu mengabaikan al-akhirah ni yang jauh, kan? Al-akhirah ni, hari akhirat ni ialah jauh sebab dia tak datang lagi, kan? Tapi cinta kepada al-ajilah ni, kan, dia nak tekankan masalah ni, masalah benda yang segera dengan benda yang tidak datang segera ni, kan? Jadi sikap tidak memperdulikan hari akhirat ni bukan kerana mereka tidak nampak hujah yang jelas tu, tapi, kan, sebab hujah tu ada dalam diri mereka sendiri, tapi kerana sikap ini, kan? Sikap yang memang kebiasaan ada pada manusia, kan? Betul, dalam hadis Rasulullah jelaskan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kan? Al-kayyisu, orang yang cerdik ni, orang yang pintar ini adalah man dana nafsahu, siapa yang dapat mengawal diri dia, kan? Kontrol diri dia, menyedarkan diri dia, kan, dalam keadaan kelekaan, tapi dia dapat kontrol dan sedarkan diri dia bahawa man dana nafsahu wa amila, dan kemudian dia beramal untuk lima ba'dal maut, apa yang akan datang selepas daripada kematian. Bukan terleka dengan apa yang datang segera di dunia ni, kan? Kecintaan kepada apa yang segera ni menyebabkan dia melekakan apa yang akan datang kemudian, kan? Itu adalah sifat manusia yang inilah sebab sebenarnya Allah kata yang menyebabkan manusia bersikap macam tu, kan? Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kan? Ini adalah gambaran apa yang akan datang, al-akhirah, lambat, kan? Tapi pasti akan datang. Dan bila datang dia, kan, wujuhun yawma idzin nadhirah, pastilah orang-orang mukmin yang menanti-nanti, yang sabar melalui kehidupan yang berdasarkan kepada persediaan dia ni, kan? Dan berteguh hati, kan? Dana nafsahu, kan? Dia boleh kawal diri dia, kan? Hari itu dia akan mendapat hasilnya dan wajah mereka akan jadi berseri-seri pada hari itu, kan? Yauma idzin nadhirah, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang pertama nadhirah, kan? Yang kedua nadhirah, kan? Dia lain, kan? Dad dengan dha, yang baca tu begitu, kan? Nadhirah dengan nadhirah, dhirah, kan? Yang kedua ila rabbiha nadhirah, kan? Kerana, kan, nadhirah ni, nazar ni melihat, kan? Dalam konteks ni, kan, melihat ni, kan, dalam terjemahan yang saya tulis kat dalam notes ni, di terjemahan bahasa Malaysia itu memandang Tuhannya, kan? Wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kerana memandang Tuhannya. Tapi terjemahan ini tidak tepat, kan? Mengikut Maulana Amin Ahsan Islami, dia kata maksud ila rabbiha nadhirah ni adalah, kan, kerana wajah orang mukmin berseri-seri pada hari itu kerana menantikan, kan, ganjaran besar yang telah dijanjikan oleh Tuhannya, kan?
Mereka mengetahui bahawa, memahami benar-benar, meyakini bahawa mereka akan, hari itulah mereka akan dapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Sebab perkataan nazara ni dia ada penangan kan. Bila diikuti dengan ila, dia boleh membawa makna melihat kepada ataupun menanti sesuatu ganjaran daripada sesuatu. Kan? Ini adalah sebab konteks ayat selepas ni dia menjelaskan kan, maksud. Yang kedua ni lebih sesuai kan, ayat 25 ni kita akan baca selepas ni. Dan dia, sebab dia menjelaskan senario kontra kepada apa yang ditunggu oleh mereka yang mendustakan ayat ni pula kan. Jadi sebelum Allah cerita tentang apa yang dinanti-nanti oleh mereka yang mendustakan ni, ayat Allah SWT ni, Allah cerita dulu apa yang dinanti-nanti oleh orang yang telah melaksanakan persediaan yang sesuai dalam kehidupan mereka di dunia ni kan. Jadi ila rabbiha nadhirah, mereka menanti satu ganjaran daripada Tuhan mereka kan. Jadi inilah realiti yang akan didapati oleh mereka yang bersikap tidak menghiraukan ingatan akhirat, dan akan menjadi satu yang amat berbeza bila tiba detik datangnya hari tersebut kan. Yang meyakini hari pembalasannya dan hidup dengan persediaan yang sebaiknya akan menjadi gembira dan penuh berseri-seri kerana mereka akan mendapat ganjaran yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Sebaliknya, wajah mereka yang mendustakan akan menjadi muram dan gelap kerana mereka sekarang tahu bahawa apa yang diancam kepada mereka akan mereka tempuh sedikit masa lagi kan. Ini keadaan yang mencemaskan kan. Wujuhun yawma idzin basirah kan. Wajah orang-orang kafir pada hari itu pula muram kan. Ini lawan kepada ayat tadi kan 23. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah, kerana mereka yakin bahawa mereka akan ditimpakan kepada mereka ni kan, malapetaka yang sangat dahsyat. Sekarang ni barulah mereka tahu kan, mereka yakin bahawa kan, tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Faqirah ni sebenarnya adalah malapetaka yang akan mematahkan tulang belakang manusia ni kan. Maknanya sesuatu yang sangat berat kan, yang sangat menakutkan kan, dalam bahasa kan. Mematahkan tulang belakang mereka ialah satu yang amat keras, yang amat pukulan yang amat keras yang akan merosakkan kan, amat menakutkan diri mereka kan. Jadi Allah menjelaskan kan, sebab setiap kali Allah SWT mengetengahkan masalah kan, ini adalah penjelasan kan, ayat 20 tadi, penjelasan kenapa mereka tidak menghiraukan apa yang Allah SWT telah ingatkan kan, bagi amaran melalui Rasul ni kan. Kerana apa? Kerana tuhibbunal ajilah kan, terlalu terpengaruh dengan apa yang segera yang ada di depan mereka ni kan. Dan selalu bersikap tak apalah, dan lagi kan, ataupun tunggu sajalah kan. Kalau tidak hari ni, besok kan. Tidak besok, satu hari nanti kita akan sediakan diri kita kan. Wa tadharunal akhirah, dan mereka tidak memberi perhatian kepada apa yang datang di belakang, lambat kan. Itu adalah sikap mereka. Tapi jawapan Allah SWT ni, Allah tak jawab je dengan menceritakan bila dia akan datang, tapi menceritakan bila dia datang kan, inilah yang akan berlaku. Orang-orang yang telah expect ataupun telah menjangka apa yang mereka akan dapat, maka hari itu mereka gembira menanti kan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Ila rabbiha nadhirah kan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kafir, yang telah ingkar kepada apa yang didengar dulu, yang kan, menyangka bahawa yang akan datang ni akhirah, lambat lagi kan. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah, maka yakin pada hari itu sangat-sangat bahawa mereka akan didatangkan, ditimpakan kan, sedang menanti tu kan, dalam keadaan sedang menanti ni kan. Tidak lama lagi mereka akan ditimpakan dengan malapetaka yang sangat dahsyat yang akan mematahkan tulang belakang mereka, faqirah kan. Jadi begitulah episod
yang menjawab tentang apa yang manusia akan jumpa, kan? Dengan sikap yang macam tu. Ini semua akan berubah apabila sampai mereka berhadapan dengan menerima, ketika detik-detik untuk menerima balasan ataupun apa yang telah dijanjikan oleh Allah SWT di akhirat nanti, kan. So, insya-Allah kita akan berhenti di sini dulu. InsyaAllah pagi esok kita akan mungkin kalau sempat kita habiskan. Allah SWT menjelaskan tentang saat kiamat, kan, yang dijelaskan, kan, di dalam surah yang sebelum ni pun, kan, tentang saat ketika manusia akan berhadapan dengan detik penghujung, kan, kehidupan dan akan berhadapan dengan kiamatnya, kan. So, InsyaAllah besok kita akan baca. Kita sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sudahi dengan membaca tasbih kifarah dan suratul asr. Subhan